Assalamualaikum dan salam sejahtera ya semua. So kita akan sambung topik kita hari ini, iaitu masih lagi dalam unit 8.2 ya. Cuma kali ini kita fokuskan tentang penyebaran Islam zaman Khulafah Ar-Rasyidin, dan kemudiannya awak juga akan lihat tentang kerajaan-kerajaan Islam ya selepas zaman Khulafah Ar-Rasyidin, dan kemudiannya faktor kenapa boleh berlakunya penyebaran Islam ya. Okey, so kita pergi yang pertama sekali dari segi pengenalan pemerintahan di bawah Khulafah Ar-Rasyidin. Okey, so pemerintahan Khulafah Ar-Rasyidin ini diteruskan ya selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kewafatan bermaksud kematian ya, kematian. So pemerintahan ini iaitu Khulafah Ar-Rasyidin ini diteruskan oleh sahabat-sahabat Nabi lah. Maknanya Ar-Rasyidin tu sahabat-sahabat Nabi, kawan-kawan Nabi ya. Mereka yang meneruskan pemerintahan selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ya. Dan penyebaran Islam semasa zaman Khulafah Ar-Rasyidin ini bukan sahaja berkembang di Mekah ya, bukan sahaja berkembang di Madinah, tapi dia lebih meluas daripada dua kawasan negara ini, iaitu di Iraq ya, Syam iaitu sekarang dikenali sebagai Syria, dan juga Mesir. Okey, so lihat gambaran di bawah ya. Itu yang keempat-empat bulatan yang awak nampak tu adalah nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang menjadi pemerintah selepas kewafatan Nabi. Okey, so yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga Uthman bin Affan. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Talib. Okay, kita akan pergi satu-satu nama tokoh ini, dan kemudian kita lihat apakah sumbangan mereka semasa pemerintahan masing-masing ya. Kita pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq dahulu. Okey, Abu Bakar As-Siddiq ni sumbangan dia telah mengetuai, dia ketua ya kepada peperangan Ar-Riddah, iaitu peperangan yang memerangi orang murtad. Murtad ni apa? Orang murtad adalah dia orang Islam, tapi dia keluar daripada Islam. Itu nama dia murtad. Sebab apa dia murtad? Sebab dia tak nak bayar zakat ya, keluarkan duit dia tak nak, jadi dia keluar Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memerangi golongan ini, dan tentera Islam telah menang, dan hasil daripada peperangan tersebut membawa kepada ramai masyarakat Arab yang memeluk agama Islam ya. Itu kesan dia. Okey, tokoh yang kedua ataupun pemimpin kedua adalah Umar bin Al-Khattab. So Umar ni dia telah menghantarlah golongan peneroka ya untuk buka satu wilayah, satu macam kira kawasan kerajaan baru ya di utara semenanjung tanah Arab seperti Iraq, Syam iaitu Syria yang sekarang ya, dan juga Mesir. Jadi wilayah Islam ketika ni dia tersebar luas. Bila dia dah tersebar luas, maka Umar Al-Khattab ni buat satu lagi cara. Cara apa? Iaitu cara perpecahan ya beberapa bahagian wilayah Islam tadi tu, okey, kepada beberapa part lah, bahagian lah yang saya sebutkan tadi. Sebab apa dipecahkan? Sebab nak memudahkan pentadbiran ya. Senanglah tengok satu kawasan ni, blok ni okey dah okey, pergi blok B okey ke tak. Itu ya, dibuat perpecahan. Alright. So tokoh yang ketiga adalah Uthman bin Affan ya. Ketika Uthman bin Affan ni memerintah zaman pemerintahan dia ya, baginda telah mentadbir wilayah Islam ya yang luas, di mana di bawah kerajaan Parsi dan juga Byzantium. Byzantine, ingat tak kita belajar zaman tamadun Rom tu So itu juga diletakkan di bawah kerajaan Uthman bin Affan ya. Baginda juga telah melantiklah gubernur ni macam kira ketua lah ya, untuk mengetuai pentadbiran di wilayah Islam yang semakin meluas. Gubernur, ketua atau pemimpin, kita panggil sekarang macam PM lah, Perdana Menteri ya, lebih kurang macam tu ya. Okey, so tokoh yang terakhir bagi Khulafah Ar-Rasyidin ini adalah Ali bin Abi Talib.
So ketika zaman Ali bin Abi Talib ni, agama Islam ni semakin mantap orang cakap, semakin baguslah, ya. Dan wilayah Islam ni semakin luas dan juga makmur, makin besar kawasan dia dan semakin harmoni. Okey, so kita pergi seterusnya pada penyebaran Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam, ya. Kerajaan-kerajaan Islam selepas daripada 4 Khulafa Ar-Rasyidin ini ada 3 jenis kerajaan. Yang pertama, kerajaan Bani Umayyah, ya. Yang kedua, kerajaan Bani Abbasiyah, dan yang ketiga, kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, kita pergi pada gambaran peta, ya. So ini lokasi bagi peta perluasan dakwah Islam lah ketika zaman Khulafa Ar-Rasyidin dengan kerajaan Islam. Okey. So yang warna hijau ni adalah kawasan yang diperintah oleh Nabi Muhammad lah, iaitu Mekah dan Madinah, ya. Okey. So kita pergi kawasan yang warna hijau muda tu adalah kawasan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Warna orange, ya, yang atas tu Umar punya kawasan. Warna pink, ya, pink purple tu Uthman. Okey, orang pekat di Spanyol ni, ya, Cordova kat sini ni. Okey, yang ini merupakan kawasan yang ni, kawasan bagi kerajaan Bani Umayyah, ya. Okey, kemudian kita pergi kawasan yang kuning. Yang ini kawasan kerajaan Bani Abbasiyah, ya. Dan yang terakhir adalah warna coklat. Okey, warna coklat yang ini kerajaan Turki Uthmaniyah, kerajaan yang terakhir, ya. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kita pergi satu-satu, ya. Bagi kerajaan Bani Umayyah. So kerajaan Bani Umayyah ni dia ada 2 peringkat. So peringkat pertama, pusat pemerintahan dia di Damsyik, iaitu pada 661 Masihi hingga 750 Masihi. Dan peringkat yang kedua pula, Bani Umayyah ni dia terletak pusat, ya, kira macam pusat kerajaan, ya, iaitu di Cordova, Spanyol, iaitu tahun dia 756 Masihi hingga 1031 Masihi. Dan Islam ni telah bertapak di India dan juga Asia Tengah, ya, seperti Bukhara, Samarkand dan juga Khawarizmi. Okey, kawasan dia lebih meluas lah nampaknya, ya. Utusan persahabatan juga sampai dekat China. Maksudnya zaman kerajaan Bani Umayyah ni mereka menjalinkan hubungan diplomatik, ya. Sampai ke negara China mereka menjalinkan hubungan diplomatik. Dan Islam juga sampai di Afrika Utara dan turut tersebar di Eropah, ya. So Andalusia ni nama lama bagi Spanyol, ya. So Andalusia ni lah yang menjadi pintu masuk di mana penyebaran Islam tu berlaku di negara Eropah. Okey, so kita pergi pada kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ni pusat kerajaan dia di Baghdad, ya, dan pemerintahan dia selama 5 abad. 5 abad, ya, lama tu, 750 Masihi hingga 1258 Masihi, ya. Kerajaan Bani Abbasiyah ni telah meneruskanlah kegemilangan tamadun Islam, ya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat hingga berkembang ke Eropah. Okey, dan Islam juga ni telah berkembanglah, Islam ketika zaman Bani Abbasiyah ni telah berkembanglah ke Samania di Transoxia. Kalau saya salah sebut, faham-fahamlah, hingga ke barat India. Okey, sekejap, ya. Okey, kita pergi pula pada kerajaan Turki Uthmaniyah, ya. Boleh, ya. Okey, so kita pergi pada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, yang ini, ya. Okey, so kerajaan Turki Uthmaniyah ni dia berpusat di Anatolia, so berpusat di Anatolia. Kemudiannya perkembangan Islam ni seterusnya telah meluaslah, ya, sehingga ke rantau Balkan, di Eropah Timur, kemudiannya di sempadan Rusia dan sekitar Laut Hitam, di samping mengekalkan penguasaan di Asia Barat. Asia Barat ni kira kawasan-kawasan tanah Arab lah, ya. Okey.
Dan pengaruh Turki Uthmaniyah ni pun bukan saja kawasan Eropah, bukan saja kawasan Asia Barat, tapi sampai juga ke alam Melayu. So, bila saya sebut alam Melayu, kawasannya lebih tepat di kawasan Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, ya. Itu area kawasan Asia Tenggara. Okey, itulah merupakan kawasan alam Melayu, ya. Okey, kita pergi pada faktor penyebaran Islam. Okey, faktor penyebaran Islam ni dia ada 7 faktor. So, faktor pertama, ya, kesyumulan Islam lah, ya. Sebab Islam tu dia pentingkan keseimbangan lah. Sama ada rohani tu dari segi keagamaan, okay? Pengorbanan you, pengabdian you all semua dekat Tuhan tu rohani lah, ya. Jasmani ni fizikal kita, ya, tubuh badan kita, ya. Jadi agama perlu dari segi jasmani, kita punya perlakuan pun juga perlu, kena sama-sama balance, ya. So Islam ni juga dia tak menolak kemajuan dunia, ya. Dia tak kata pun tak boleh pembandaran, tak kata pun tak boleh kena ada ekonomi. So maksudnya kita kena kejar dua-dua. Agama kita okey, kita punya dunia juga kita kena okey, baiklah. Dan dari segi aspek kesyumulan Islam ni juga dia telah mendidik akhlak yang baik, ya, dalam kalangan masyarakat. Okey. So faktor kedua kenapa orang Islam macam mana saya cakap, kenapa orang bukan Islam ni mudah tertarik dengan penyebaran Islam ni adalah disebabkan oleh sifat keterbukaan, open minded lah, ya. So sifat keterbukaan dengan toleransi bertolak ansur, bermakna orang Islam dengan orang bukan Islam ni dia saling faham memahami. Jadi bila sikap macam ni, maka ramailah yang tertarik dengan ajaran Islam. Okay, so faktor ketiga, faktor penyebaran Islam adalah prinsip kesaksamaan. Kira macam fair, ya, adil. So Islam ni dia berdiri atas prinsip kesaksamaan dan juga keadilan. Maknanya walaupun awak tu kulit gelap, kulit hitam macam kulit saya yang hitam, okay, ataupun awak kulit putih, awak dan saya ni tak ada beza. Kita ni sama, ya, adil. Okay. Dan juga kewujudan dalam pelbagai bangsa dan juga bahasa di dunia telah berjayalah membentuk ummah yang berjaya. Ummah tu satu masyarakat lah, satu bentuk kumpulan yang berjaya. Okay. So aspek yang keempat kenapa Islam ni mudah tersebar adalah disebabkan oleh dakwah. Dakwah ni maksudnya orang tu nak menyampaikan ajaran agama lah, tu dakwah, ya. Okey, dakwah yang diberikan kepada orang Islam, ya, terutamanya ulama lah, kepada masyarakat bukan Islam ni adalah dengan cara bijaksana, ya, dan juga diplomasi. Maksud bijaksana ni macam mana? Maksud bijaksana ni, kalau awak nak berhujah dengan orang, awak nak bercakap dengan orang tentang agama, awak kena keluarkanlah ilmu awak yang ada. Contohnya kaitkan dengan ilmu astronomi, kaitkan dengan bentuk muka bumi di mana ciptaannya Tuhan paling agung, kenapa boleh terbentuknya bumi kalau tak ada Tuhan. Itu maksudnya secara bijaksana. Jangan awak buat secara kasar. Itu bukan dengan cara Islam, ya. So Islam ni dia menggunakan cara yang sangat diplomasi. Okay, diplomasi tu dengan cara tersusun, dengan cara yang baik lah, ya. Okay, so yang kelima faktornya adalah hubungan diplomatik, hubungan baik, ya, antara negara dengan negara, di mana orang Islam ni, kerajaan Islam ni telah mengadakan hubungan diplomatik lah dengan negara-negara lain, ya, khususnya di negara Eropah. Sebab tu Islam tu boleh sampai ke Turki Uthmaniyah, Turki sekarang pun dalam kawasan negara Eropah kan, dekat kan. Sebab tu mereka menjalinkan hubungan diplomatik sangat sistematik dan sangat baik antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Jadi menyebabkan dari segi hubungan diplomatik ni telah membawalah orang Eropah ni mengikuti perkembangan Islam itu sendiri. Jadi orang Eropah ni tahulah, oh macam tu Islam rupanya, bagus Islam ni katanya. Lebih kurang macam itulah. Okay, so aspek yang seterusnya adalah dari segi aspek perdagangan.
ya. So berdagang pun boleh juga menyebabkan dakwah tu ataupun penyampaian agama tu disebarkan, ya, di mana pedagang ni telah menjalinkan hubungan baik. Hubungan baik dengan siapa? Hubungan baik dengan masyarakat tempatan lah, ya. Contoh pedagang Arab ni berniaga dekat tanah Melayu. Okey, nak jual beli bukan saja menggunakan modal barangan, tapi juga dia menunjukkan budi pekerti seseorang, ya. Jujur, amanah, tu kira macam hubungan lah ataupun skill yang perlu ada dalam diri seorang pedagang ataupun peniaga, ya. So pedagang Arab ni menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Contohnya negara Asia, negara Afrika lah. Ini membuktikan bahawasanya melalui perdagangan juga menyebabkan perluasan kuasa itu berlaku. Dan yang terakhir adalah pembukaan wilayah baru. Okey, pembukaan wilayah baru macam membuka kerajaan baru. Secara automatik meluas tak pengaruh agama Islam? Mestilah meluas, ya. So maknanya bila kerajaan awak tu kerajaan Islam, maka penduduk pun kenalah orang Islam, ya. Sebab tu mereka ramai yang menganut agama Islam ketika ni. So pembukaan wilayah baru ini telah dibuka pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, ya. So antara kawasannya adalah Iraq, Syam, iaitu Syria dan juga Mesir. Okay, siapa yang membuka? Khalifah mana yang start buka? Khalifah Umar. Okay, so saya stop dekat sini. Okay, macam biasa, sila pergi ke link latihan di bawah dan tolong lengkapkan dua-dua ni, tonton video penerangan saya dan juga sila buat latihan anda. Okay, so make sure stay safe, stay at home, jaga diri baik-baik. Okay, bye. Assalamualaikum.